Okay, hai, selamat sejahtera semua. Okay, selamat pagi. Semua sihat? Sihat Okay, kalau sihat bagus. Alright, so hari ni saya akan buat satu video untuk awak bagi topik unit 10. Okay, untuk pendidikan moral tingkatan 4, di mana tajuk kita hari ini adalah pengurusan perbelanjaan secara beretika. Kita selalu belanja, ya. Kita selalu, saya nampak awak pergi kantin, berbelanja, beli nasi lemak, beli apa lagi, kuih muih, tanpa fikirkan bagaimanakah perbelanjaan yang tepat. Okey, maksudnya kita nak berbelanja, kita kena buat secara terancang. Faham ya? Okey, so kita teruskan hari ini. Persoalan yang saya nak tanya dekat semua. Pernahkah wang anda habis dibelanjakan pada masa yang singkat? Contoh, parents awak beri awak RM10 untuk sehari belanja. Okay, adakah awak habiskan RM10 itu dalam masa sehari ataupun ada baki, ada balance? Okey, kalau kata anda habiskan dalam masa sehari, bermakna perbelanjaan awak ada something. Okey, sepatutnya kita kena amalkan penyimpanan wang. Okey, so hari ni kita akan lihatlah apakah yang akan awak akan dapat pada topik ini nanti. Okey, so cadangan nilai yang akan anda pelajari hari ini adalah tentang nilai kesederhanaan. Okey, di mana kita perlu bersederhana dalam kehidupan kita. Okay, yang kedua, kita perlu amalkan nilai bertanggungjawab. Kita kena ada responsibility in our duty lah, ataupun kehidupan seharian kita. Okey, nilai yang ketiga kita akan tahu nilai berdikari, okey, nilai rasional, dan yang terakhir adalah nilai kejujuran. Okey. So apa yang dimaksudkan dengan konsep pengurusan perbelanjaan? Okey, nak belanja ni kita kena urus dulu. Okey. So maksud konsep pengurusan perbelanjaan adalah cara wang dibelanjakan, how you spend your money, okay, then macam mana you arrange duit awak dengan secara berhemah, dengan cara baik, okay, untuk mendapatkan suatu barang ataupun perkhidmatan. Means before you nak dapatkan something lah, iaitu barangan, okay, ataupun perkhidmatan, kita kena tahu bagaimana duit kita tu disalurkan. Okay, adakah melebihi daripada kita punya keperluan? Okay, ataupun adakah yang kita spend itu untuk kehendak kita sahaja, bukan keperluan. Okay, so saya bagi contoh macam ni. Awak ada simpanan lebih kurang RM500. Ikut keperluan awak, RM500 itu digunakan untuk perbelanjaan sekolah. Okey, beli buku, beli alat tulis, belanja dekat kantin, itu RM500. Tapi bila jadi kehendak, RM500 tu awak tak gunakan untuk keperluan awak, tapi awak pergi beli sport shoes, sedangkan kat rumah ada lagi sport shoes. Okey, awak pergi beli sweater baru, sedangkan dekat rumah ada lagi sweater baru. Okey, sweater yang boleh diguna lagi. So itu bermaksud kehendak, bukan your need. Your needed lah. Okey, bukan keperluan awak, tapi lebih kepada kehendak awak sendiri. Okey. So, bagaimana kita nak uruskan perbelanjaan secara beretika? Okay, yang pertama, kita kena menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Kita kena tahu tahap mana kewangan yang kita ada. Okey, dengan cara yang pertama, memastikan jumlah wang yang dimiliki. You kena tahu you punya belanja tu tinggal berapa, you punya spend berapa. Okey, baru you akan yang kedua, poin kedua, iaitu merancang perbelanjaan. Contoh, you dah spend RM500. Okey, bila you dah tahu jumlah you dimiliki ni RM500, dan you kena tahu pula berapa pecahan yang you nak belanja, berapa pecahan you nak spend, simpan. Okey,
You kena tahu lah, contoh daripada RM500 tu you nak guna RM100 untuk belanja. RM400 tu adalah simpanan. Okay, so cara yang kedua untuk menguruskan perbelanjaan secara beretika adalah mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Okay, dengan cara pertama, mesti buat catatan. You take note, okay? You take note dan you categorize. Okay, kategorikan item mengikut keperluan dengan kehendak. Yang mana satu perlu, yang mana satu itu hanya just nak je. Okay, kedua, mesti membuat peruntukan setiap kali perbelanjaan. Macam yang saya cakap tadi, you mesti arrange lah. You punya duit belanja banyak mana. Okay, you nak guna spend banyak mana, you nak simpan banyak mana. Itu you kena buat sebagai mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Okay, cara yang ketiga adalah membeli barangan secara tunai, kad debit atau kad kredit. Ini ada something sikit. Okay, so digalakkan membeli secara tunai. Maksudnya guna cash, duit. Contohlah ada duit 500 dalam tangan, RM500 tu directly guna yang itulah. Okay, ataupun debit bermakna kad debit awak tu kad simpanan bank awak. Okay, yang mana you duit tu simpan dalam bank, you guna kad tu saja. Maksudnya bila you beli, you potong you punya simpanan. Okay, tapi bila kad kredit means you hutang dengan bank. Okay, so kad kredit ni tak digalakkan lah, supaya kita boleh mengelakkan dari berhutang. Okay, yang kedua, pastikan kalau you nak guna kad kredit tu boleh, tapi make sure ketika penggunaan kad kredit itu adalah semasa bebas faedah, zero. Okay, so means ketika tu bank buat macam kira buat announcement lah. Okay, dia kata kalau perbelanjaan hari ni tidak akan dikenakan sebarang faedah, time tu you guna. Okay, so kalau ada punya faedah, maksudnya contohlah you beli sport shoes harga RM300. Bila kenakan faedah, you nak buat pembayaran, means dia kata dalam 3.2% faedah. Bermakna harga kasut yang you beli bukan RM300 sebenarnya, 300 something dan ke atas, 300.5 dan ke atas. Bermakna setengah itu menjadi beban hutang kepada you, sebab setengah itu diambil oleh bank daripada jumlah yang you akan bayar. So bermakna you telah menambah hutang sebanyak RM50. Okay, itu masalah jika penggunaan kad kredit. Okay, cara yang keempat, mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Means kita kena ikut kemampuan kita. Kalau kemampuan kita hanya cukup dalam anggaran RM1,000, you tak boleh belanja lebih daripada RM1,000. Itu salah lah. Okay, tak bertanggungjawab. Okay, yang kedua, awak tengok situ, elakkan diri daripada beli barangan jenama. Yang ini selalu kita lah, branded. Suka barangan branded. Kita suka kasut Adidas, sedangkan kita tak mampu. Kita mampu biasa kasut-kasut biasa je, kasut selipar, cap Jepun, cap ayam tu. Okay, beli yang itu. Kalau kita mampu yang itu, maka kita beli yang itu. Jangan melebihi kemampuan kita. Okay, so yang ini awak kena amalkan nilai rasional. Okay, so nilai yang perkara yang ketiga dalam mendisiplinkan diri ketika berbelanja adalah cari alternatif lain kalau terpaksa beli barangan mahal. Contoh, kalau you teringin sangat kasut sport Adidas, teringinnya kasut tu, nak lah, maka antara alternatif yang saya boleh cadangkan, you spend. Okay, you kira buat satu simpanan, bulan ni RM50, bulan depan RM50, sampai cukup tempoh anggaran kasut tu. Contohlah kasut tu RM300, maka penyimpanan awak daripada sebelum ni untuk beli kasut tu dah ada. Gunakan yang itu. Itu antara cara alternatif lah, cara lain. Okay,
So, kaedah yang kelima adalah tidak terpengaruh dengan jualan murah ataupun jualan talian online. Ini kita dah biasa dah. Teknologi di hujung jari kan. Wih, ya Allah, tak boleh lah saya tengok. Ish, kalau ada sale, dia kata 90% sale. Wih, kita pun apa lagi? Kelang kabut pergi kan kat shopping mall. Okay, so dalam untuk tak terpengaruh ni, antaranya yang pertama, cara dia buat penilaian harga. Kadang-kadang yang jual dekat kedai tu, dia harga dia murah je. Sama je, before sale ke after sale pun sama je. Sebab kita tak buat penilaian harga, kita rasa macam, murahnya. Sale kali ni, end year of sale ni murah gila. So kita tak boleh lah macam tu. Okay, so yang kedua, beli barangan yang dirancang saja. Contohlah kita nak pergi beli handbag saja, belilah handbag je. Janganlah pergi beli kasut, beli baju, beli topi, semua beli. Sedangkan target kita beli handbag. Okay, yang ketiga, mendapatkan khidmat nasihat sebelum membeli. So before nak pergi shopping mall tu, tanya dulu kat mak, Mami, mana much better ya bag ni? Brand Crocodile ke Calorino? So tanya dulu. Lepas tu mak cakap dari harga, warna, kualiti, ambil Crocodile lah. So kita pun ambil lah brand Crocodile. Okay, so yang seterusnya, cara yang terakhir adalah mendokumentasi perbelanjaan. So di mana kita perlu mencatat semua perbelanjaan, kemudian kita perlu simpan semua resit dan merancang semula perbelanjaan bagi mengelakkan perbelanjaan berlebihan. Okay, so saya stopkan dekat sini untuk topik kita hari ini tentang pengurusan perbelanjaan, bagaimana cara kita nak berbelanja. Okay, in case kalau ada yang tak faham, tak tahu cikgu macam mana ya saya nak arrangekan saya punya belanja ni, saya selalu spend duit lebih daripada yang sepatutnya. Okay, tolong komen di bawah, di link YouTube bawah tu. Alright, bagi tahu, tanya apa-apa yang tak faham ataupun apa-apa any suggestion yang awak rasa perlu untuk saya bantu. Okay, so stay tuned, stay safe. So make sure you do all your homework. Make sure jangan tertinggal pembelajaran. Jaga diri baik-baik. Okay, kalau next buka sekolah, saya harapkan semua kembali dengan keadaan yang gembira. Okay, dan lagi sekali, tolong jaga diri baik-baik. Okay, utamakan kesihatan dahulu. Okay, bye.